Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada kali ini saya nak berkongsi mengenai cara untuk menjalankan suatu eksperimen wajib bagi tingkatan 4 iaitu eksperimen 10.1 iaitu kesan jenis larutan terhadap peroksidan apel. Tapi perbezaannya pada kali ini adalah eksperimen ini dilakukan dari rumah sahaja, bukan di makmal. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan bagi sains KSSM untuk tingkatan 4. Mula-mula sekali kita akan tengok dia punya tujuan dahulu. Tujuannya adalah untuk mengkaji kesan jenis larutan yang berbeza terhadap peroksidaan buah apel. Ya, bila kita tulis tujuan mesti ada perkataan mengkaji ataupun perkataan menyiasat. Okey. Seterusnya penyataan masalah iaitu apakah cara untuk melambatkan proses peroksidaan buah apel. Okey, untuk penyataan masalah mestilah dalam bentuk soalan. Mesti ada tanda soal mesti dalam bentuk soalan. Kadang-kadang kita boleh guna apakah atau bagaimanakah. Okey, itu mesti dalam bentuk soalan lah bagi penyataan masalah. Seterusnya kita tengok hipotesis. Hipotesis ini adalah jangkaan awal ataupun tekaan bijak kita apa yang akan berlaku. So, hipotesisnya adalah jus limau dapat melambatkan proses peroksidaan buah apel berbanding larutan yang lain. Seterusnya kita tengok pemboleh ubah. Seperti biasa, pemboleh ubah ada 3. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun pemboleh ubah yang kita kawal. Okey. So, pemboleh ubah yang kita manipulasikan adalah jenis larutan. Ataupun kalau kamu nak tuliskan satu persatu larutannya pun tak mengapa, okey. So kamu tuliskan semua larutan gula, jus limau, natrium bikarbonat dan juga larutan garam. Okey, tapi kalau nak paling mudah adalah kamu cuma perlukan tulis jenis larutan. Okey. Seterusnya bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni adalah bergantung kepada pemboleh ubah yang kita manipulasikan. So, pemboleh ubah yang bergerak balas ni, selain daripada itu, inilah yang kita panggil dia sebagai pemerhatian. Apa yang kita nak tengok ataupun apa yang kita perlu ukur untuk kumpul data. So, yang kita tengok adalah perubahan warna hirisan apel. Okey, ataupun kamu juga boleh tulis sebagai proses peroksidaan pada apel ataupun kehadiran warna perang pada buah apel. Senang cakap kita nak tengok sama ada apel itu akan berubah menjadi warna perang ataupun tidak. Okey. Dan akhir sekali pemboleh ubah dimalarkan iaitu pemboleh ubah yang kita kekalkan agar tidak mengganggu kita punya keputusan iaitu saiz hirisan apel dan juga isi padu larutan. Okey. So seterusnya kita tengok bahan dan dadas yang diperlukan untuk eksperimen ini. Okey, so yang pertama adalah buah apel. So, buah apel ni kalau siapa duduk Pak Yani dengan Nyompeng hari ni ada pasar hari Selasa. So, kamu boleh belilah buah apel murah aja satu plastik 10 biji RM10 boleh dapat. Okey. Okey, tapi cikgu nak pakai sebiji je. Seterusnya adalah larutan gula. Larutan gula ni biasalah dalam gambar cikgu tu gula cikgu pakai gula perang lah. Okey. Tak kisahlah kamu pakai gula perang ke gula putih sama je. Okey, seterusnya jus limau. Jus limau ni kamu boleh sama ada kamu perah ataupun nak senang, cikgu memang ada ni lah. Jus limau yang orang buat tom yum tu. Cikgu panggil limau siam. Okey, jus limau. Okey, seterusnya larutan natrium bikarbonat. Inilah. Natrium bikarbonat ni ada banyak nama. Kadang-kadang soda bikarbonat orang panggil. Kadang-kadang orang panggil baking powder. Kadang-kadang orang panggil baking soda. Okey, dan kadang-kadang orang panggil, kalau tak ada juga semua tu, kamu boleh guna lagi satu. Nama panggilannya adalah serbuk penaik. Serbuk penaik tu baking powder. Baking powder. Lain baking soda dengan baking powder. Okey. So, kalau serbuk penaik tu dia kurang, kekuatan soda dia kurang lah. Tapi masih lagi kita boleh gunakan lah untuk eksperimen ini. Okey. Dan akhir sekali adalah larutan daripada garam biasa. So, ni balang garam cikgu lah. So, kalau kita buat di makmal, kita akan gunakan piring petri, bika dan juga forceps lah. Tapi kalau di rumah, kita boleh gantikan piring petri itu dengan piring. Tapi cikgu dalam eksperimen ni cikgu tak pakai piring. Membazir. Cikgu pakai je dulang yang panjang. Jadi, 5-5 pun cikgu letak atas dulang yang sama. Okey, seterusnya kita pakai cawan dan gelas yang sama besar. Dan akhir sekali kita gunakan penyepit bagi menggantikan forceps. Okey, mula-mula sekali kita sediakan 4 jenis larutan
iaitu larutan gula. Cikgu labelkan dia sebagai A. Jus limau B. Larutan natrium bikarbonat C, dan juga larutan garam D. Okey, dan seterusnya potong sebiji apel kepada 5 hirisan yang sama besar. Dan satu hirisan diletakkan di dalam piring Petri sebagai kawalan. Okey, so cikgu tak guna sebiji lah, membazir je. Sebiji kan, cikgu pakai separuh biji, cikgu potong kepada 5. Seterusnya dengan menggunakan forceps ataupun penyepit, rendamkan setiap hirisan apel yang lain iaitu yang 4 lagi tu ke dalam larutan gula, jus limau, larutan natrium bikarbonat dan juga larutan garam biasa. Yang tadi cikgu dah label ini A, yang ini B, yang ini C dan yang ini D. Okey. So, selepas 1 minit, letakkan hirisan apel daripada 4 larutan tadi ke dalam piring Petri. Dalam kes ni, cikgu gunakan dulang dan biarkan terdedah kepada udara selama 15 minit. Dan selepas 15 minit, perhatikan perubahan yang berlaku kepada hirisan apel yang direndamkan ke dalam 4 jenis larutan dengan apel yang tidak direndamkan dengan mana-mana larutan. Okey. So, ini adalah apel yang telah kita rendam, kita keluarkan. Yang ni baru cikgu keluarkan. Okay, so K ni adalah kawalan lah, yang di mana kita tak celup apel ni dengan mana-mana larutan. A ni adalah apel yang dicelup dalam larutan gula. B adalah apel yang dicelup di dalam jus limau. C adalah apel yang dicelup di dalam larutan soda bikarbonat. Dan D adalah apel yang dicelup di dalam larutan garam. Okey, sekarang kita tengok keputusannya selepas kita biarkan semua hirisan apel itu selama 15 minit di atas dulang. So, kita dapati bahawa kalau kita perhatikan kat sini, okey, so kita dapati bahawa apel yang ni je yang masih kekal cantik. Masih elok lagi, cantik kan? So, ini sebenarnya apel yang direndam di dalam jus limau. Okey. So, kalau kita perhatikan apel yang lain, keadaannya sudah menjadi perang. Nampak keperangan di sini, keperangan di sini perang. Di sini pun perang juga. Okey. Tapi yang paling perang adalah yang K, iaitu kawalan, iaitu apel yang kita tidak celupkan dengan apa-apa larutan. So, seterusnya kita pergi ke bahagian perbincangan. Kita tengok soalan yang pertama, iaitu hirisan di dalam larutan manakah yang tidak berubah menjadi perang. So, daripada pemerhatian kita buat, kita dapati bahawa jus limau adalah larutan yang menyebabkan apel tidak berubah menjadi perang. Soalan kedua, bagaimanakah hirisan apel boleh menjadi perang? Hirisan apel menjadi perang kerana telah mengalami proses pengoksidaan. Dan akhir sekali, apakah bahan yang dapat melambatkan proses pengoksidaan apel? Jawapannya adalah vitamin C dalam jus limau. Jus limau mengandungi vitamin C yang bertindak sebagai antioksidan mencegah pengoksidaan berlaku kepada buah apel. Dan akhir sekali, kita tengok kesimpulannya. Secara kesimpulannya, hipotesis diterima. Okey, ini cara menulis kesimpulannya. Kamu kena nyatakan sama ada hipotesis diterima ataupun tidak. Seterusnya kamu salin sahaja semula hipotesis yang diberikan, iaitu jus limau dapat melambatkan proses pengoksidaan buah apel. So, sekian saja video untuk kali ini. Cikgu harapkan perkongsian cikgu pada kali ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa subscribe, like dan komen YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.